Tapi tak apa, kita teruskan dulu. Okay, saya buat Meet ni sebab apa? Sebab bila kamu guna Atelastic Eye, dia ada step-step tertentu untuk kamu huraikan. Mula-mula macam yang kamu tunjukkan tu, mula-mula kita huraikan tema. Apa tema yang terhasil daripada analisis menggunakan pegangan tata bahasa Dewan. Okay. Kemudian kita nak huraikan frekuensi dia dan kita akan lihat tema mana yang kita panggil apa, berpotensi untuk diangkat sebagai tema lah. Okay. Boleh buka analisis Balqis 3 ni. Kamu share entire screen kan? Sebab kalau kamu share, tak silap saja kalau kamu share Windows, dia akan ada masalah bila share entire screen. Sebab nanti kamu klik kepada butang tertentu, dia tak nampak kalau share Windows saja. Okay, kamu dah keluarkan network satu tu kan, ada network dah satu. Okay, sekarang kita nak apa, kita nak struktur sikit. Cuba kamu tekan dokumen tu, tekan dokumen, bukannya tu, yang tepi ni, tekan dokumen tepi ni. Okay, tekan anak panah tepi, anak panah tepi tu. Okay, yang ini kita nak, sekejap, kena, tak perlu tekan sampai ni, tutup yang tu. Cuma kita nak tengok sebelah ni je, tekan anak panah tu je. Okay, kita nak bagi dia pendek sikit ayat dia ni. Nama-nama dia kan, data kajian teks karangan 2, kita tak nak macam tu, kita nak pendekkan sikit. Okay, scroll ke atas, kamu rename dulu ni. Rename, kamu tulis situ 1, bukan, tak payah tulis 1, tulis karangan 1, KRGN je. Yang ni kamu copy paste je KRGN tu, KRGN 1, copy paste je KRGN tu. Nanti yang kedua kamu tukar nombor 2, nombor 3 je, kita nak bagi dia lebih tersusun. Okay, yang ni 2. Okay, kamu buat sampai yang kita dah ni je, buat yang kita dah kod je. Okay, selesai kita struktur. Cuba kamu tekan pada dokumen 40 tadi, dokumen 40. Kan dokumen 40, klik kanan, show in manager, show in manager. Dia keluar, kamu tekan kepada tools atas tu, tool, dia keluar renumber document. Okay, cuba tekan renumber, enter start for first document. Okay, tekan OK, cuba tekan OK. Okay, dia akan keluar. Oh, macam tu. Kita tak renumber balik. Sekejap, kita tak nak yang data tu, data kajian teks yang nombor 8 tu, kita tak nak sebenarnya. Kita nak buat macam mana? Saya kira kita delete dulu karangan ni. Nanti kita boleh masuk je nanti. Delete karangan tu. Yang mana tak di kod tu, kamu delete je. Okay, ni step ni kamu kena ingat ni. Macam mana nak, nanti kamu boleh buat bengkel untuk kawan-kawan kamu. Okay, sekarang kamu renumber balik. Tekan tools tadi. Okay, renumber balik. Okay. Okay, dia akan jadi macam ni lah. Okay, semua dah okay dah. Sama kan? Ni nampak cantik sikit. Cuba scroll sampai bawah, kita semak sikit. Okay, ada 27 kan? Okay, sekarang kamu pergi balik kepada, tutup tu, dokumen manager tu kamu tutup. Kita nak buat dokumen group pula. Kamu pergi scroll bawah sikit, scroll bawah lagi. Dia ada tulis dokumen group tu. Tekan situ, tekan 2 kali.
tekan 2 kali, kemudian kamu tekan new kat atas tu, pada tu new group, tekan new group. Okey, ni kita nak jadikan semua dokumen ni dalam satu group. Kita nak panggil apa? Kita tulis nak tulis nama apa? Semua karangan. Semua karangan. Singkatan je, KRGN. Okey, create. Okey, kemudian kamu tekan pada semua karangan tu. Tekan pada semua karangan. Tak, ni yang group kamu buat tadi. Okey, tekan situ. Okey, yang D1 sampai D27 tu kamu pilih semua. Kamu control all je, control all. Klik control all. Control A. Okey, klik butang ke kanan tu. Tu, tepi dia. Tepi bukan semula, control A. Okey, klik situ. Situ. Okey, klik situ. Okey, kemudian kamu tutup group manager tu. Tutup group manager. Okey, bila kamu scroll bawah, kamu tengok dalam dokumen group tadi dia dah ada dah. Cuba kamu buka sebelah tu. Kamu buka. Bukan tekan dia. Buka yang anak panah tepi tu. Okey, kamu dah buat satu group. Dalam group ni semuanya ada dokumen kamu. Tekan situ. Cuba kamu tekan. Dia ada dokumen kamu lah. Kita dah groupkan dia. Okey. Selain daripada kita group code, macam code tu kita dah group, dokumen pun kita nak group. Okey, sekarang kita nak analisis. Itu kamu dah terbitkan tema kan? Cuba kamu tekan analisis. Tekan analisis. Okey, ini untuk kamu tulis yang kedua. Kamu tekan code document analysis. Code document analysis. Okey, dia akan keluar macam ni. Tak nampak sangat tu. Kamu kena tutup dulu code. Okey. Yang tu kamu besarkan sikit. Panjangkan sikit. Okey, macam tu. Sekarang kamu klik pada pegangan tata bahasa tu. Kejap, pegangan tata bahasa bukannya tu, bukan yang tu. Kamu klik pada anak panah dia. Yang tu. Kejap, kita tengok satu-satu. Klik pada pegangan tata bahasa dulu. Klik pegangan tata bahasa. Kemudian klik pada semua karangan. Bawah ni. Bukannya tu, yang tu. Yang ni, sebelah ni. Sebelah tu. Okey, cuba tengok hasil kamu. Yang tu kecilkan sikit. Petak ni kamu tarik pendekkan sikit. Kamu hanya tarik sebelah ni je. Petak sebelah ni je kamu tarik. Sebelah ni. Ni garis dia satu kan? Garis ni, garis satu lagi tu. Garis sebelah ni, bukan garis tu. Garis sebelah, bukan garis tu, garis satu lagi. Garis tu. Kamu tarik yang tu je. Oh, tak boleh dah. Okey lah. Apa? Okey, sekarang kamu besarkan sikit petak ni. Boleh tak? Okey, besarkan sikit petak ni. Okey. Sekarang kita nampak yang ni bagi kamu besarkan sikit lagi. Pegangan tata bahasa tu dia tak nampak kan? Kamu besarkan sikit. Yang tu tak nampak. Bukan besarkan yang tu. Yang kamu sebelah ni. Sebelah satu lagi. Bukan situ, satu lagi. Jadual tu dia ada 221 tu kan? 221. Kamu pegang itu, kamu tarik sikit. Okey. Sampai situ. Kemudian kamu pergi ke export. Tekan export. Export. Ada tak? Bukan yang tu. Dalam menu dia kat bawah tu. Tu. Tekan situ. Oh, dia export Excel. Ada tak export image? Tak boleh export image. Oh, tak boleh. Oh, dia export Excel je. Okey, tak apa. Kamu kalau export Excel, kamu akan dapat dalam bentuk jadual lah nanti. Tapi kalau tak buat bentuk jadual pun tak apa sebenarnya. Yang ni sebenarnya kamu nak laporkan macam ni tau. Kamu nak laporkan selepas kamu buat tema kamu tu yang ada macam bulat tu, tema tu. Untuk huraian yang kedua, kamu cakap keseluruhan pengokodan menggunakan berasaskan pegangan tata bahasa Dewan kepada semua karangan. Kod yang telah dihasilkan adalah 200, bukan kod,
pengekodan telah dilakukan terhadap petikan adalah sebanyak 221. 221 maksudnya semua kesalahan lah yang ada kepada 27 karangan pelajar tu adalah 221 kesalahan yang kita kesan. Tu ayat kamu. Ingat tak ayat ni? Ni laporan keseluruhan. Okey. Cik, nice sekali ayat ni. Okey. Huraian dia. Yang ni kamu boleh buat jadual nanti ataupun kamu export je Excel nanti. Tapi senang je ni. Dia pegangan Tata Bahasa Dewan. Okey, tak apa. Sekejap. Saya screenshot dulu ayat ni. Okey, kamu tutup dulu skrin kamu. Tunjuk kat kamu. Saya share kat kamu. Untuk ayat ni kan. Saya share skrin saya. Okey, boleh nampak kan? Okey, kamu buat jadual tadi. Buat jadual. Macam ni lah. Lebih kurang jadual dia. Yang sini dia tulis apa tadi? Sekejap, saya tengok balik. Saya insert. Saya dah ambil gambar tadi yang ni. Gambar. Desktop. Okey. Yang ni kita ambil. Kita tulis atas ni konsep kesalahan. Bukan konsep kesalahan. Tata bahasa. Kamu tulis pegangan Tata Bahasa Dewan. Ataupun kamu ambil je sebenarnya. Kamu screenshot je. Tapi kamu tulis dalam bentuk rajah lah. Tapi kalau kamu tulis, kamu kena tulis macam ni lah. Pegangan Tata Bahasa Dewan. Sini buat palang. Data. Karangan. Yang ni buat besar sikit. Macam tu. Kemudian data. Tak payah. Sini tulis semua karangan. Semua karangan. Kita buat singkatan macam ni. Okey, pegangan Tata Bahasa Dewan. Kita dapat 221. Kamu salin macam tu je. Kalau kita ikut yang ni, maksud dia apa tu? Maksudnya ni semua kesalahan 221. Ni quotation. Dia baca kat sini ni quotation. Yang ni, yang biru ni 221 ni adalah semua kesalahan. Kesalahan ni mungkin berulang. Contohnya kalau kita cakap diksi. Dalam 221 ni, diksi mungkin ada banyak. Tapi keseluruhan dicampur. Diksi ada 7, kesalahan ejaan ada 8, dicampur semua. Semuanya kita dapat 221 kesalahan murid untuk semualah. Jadi kita laporkan. Macam mana nak laporkan? Kamu tulis berdasarkan analisis menggunakan pegangan Tata Bahasa Dewan terhadap keseluruhan karangan, iaitu sebanyak 27 karangan. Nampak berulang pula. Berdasarkan analisis menggunakan pegangan Tata Bahasa Dewan terhadap keseluruhan terhadap 27 karangan murid, 221 kesalahan telah dikesan. Macam itulah ayat kamu. Okey, kemudian kamu tulislah, tambah lagi. Kesalahan-kesalahan ini melibatkan tema-tema yang telah dijelaskan dalam rajah berapa? Rajah yang kamu tadilah, rajah yang kamu huraikan tema-tema tu. Okey, macam itulah. Boleh? Faham Bagis? Okey. Sekarang kamu share balik yang kamu punya tu. Itu step selepas kamu tulis
tema tu. Kamu faham kan yang maksud jadual tadi tu? Maksudnya keseluruhan. Yang grafik tema yang kamu paparkan tu, itu keseluruhan kesalahan yang diperoleh. Kita dah temakan dia, keseluruhan kesalahan. Ada berapa kalau kita tengok. Itu kamu boleh nyatakan. Yang ni keseluruhan jumlah kesalahan yang kita dah kumpulkan. Walaupun kesalahan tu berulang, kita kumpulkan ada 221 kesalahan. Okey, kongsikan skrin kamu. Okey. Okey, itu step pertama. Yang ni kamu nak senang, kamu export Excel lah. Tekan export. Ataupun kamu ambil je jadual ni sebenarnya ni. Kamu screenshot jadual ni. Screenshot, tapi nanti kamu paparkan cantik-cantik lah. Boleh? Screenshot jadual ni, nanti kamu crop, kamu paparkan. Tapi kalau kamu tak nak screenshot, kamu boleh buat dalam jadual. Cuma kalau kamu screenshot, kamu kena tulis rajah. Tapi kalau kamu buat jadual, kamu kena rujuk jadual. Kamu kena tulis paparan dia tu adalah jadual. Faham ke, Balkis? Faham cik. Okay. Kalau kamu faham, kamu buat tanda ni je. Panah je nanti. Okay, seterusnya kamu tekan balik pada yang right pegangan tata bahasa dewan tu, kamu buang balik. Okay. Kamu tekan anak panah kepada pegangan tu. Sini kamu tekan semua. Tekan semua titik tu. Semua. Okay, tekan semua. Yang ni kita nak tengok berapa jumlah kesalahan-kesalahan dia ni. Sebenarnya boleh je kamu nak tekan semua ni. Kamu tekan dulu satu. Tekan dulu satu. Situ. Tekan, bukan situ. Kamu tekan sebelah dia. Sebelah dia tu. Kemudian kamu dah tekan sebelah dia. Dia okey. Kemudian kamu tekan shift. Jangan lepas. Tekan shift. Kamu scroll ke bawah. Tarik dia tu. Scroll ke bawah dulu. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Okey. Tarik yang tepi tu. Scroll. Tarik ni tepi dia tu. Tarik ke bawah. Sampai habis tu. Tekan situ. Okey. Tekan pada petak tu. Tekan pada petak. Kenapa tak jadi semua? Tak apalah, kamu tekan satu-satu lah macam tu. Sebenarnya kalau nak senang, dia boleh je scroll tu. Mungkin kamu tak lepas shift kot tadi. Jadi kamu try error balik. Okay, tak apa. Kamu tekan dulu. Tekan semua ni. Tengok kod kamu ni ada berapa semua. Okey, ada satu lagi. Okey, cuba tengok ada lagi tak yang kamu tertinggal kod dia. Okey, dah tak ada dah. Sampai atas dah semua kan? Okey, yang ini semua jadual dia. Cuba kamu tekan export Excel tu. Oh, dia tak ada image ya. Dia tak ada image. Cuba tekan setting. Tak ada juga image. Okey, tak apalah, tak ada image. Cuba kamu tekan Senki. Bukan yang tu Senki. Rasanya Senki dia akan keluar image kot. Cuba tekan Senki tadi. Okey, cuba tekan export. Baru dia ada image. Dia untuk Senki je ada image rupanya. Okey, yang ni kamu export image. Export dulu image dia, Senki ni. Export image. Tekan. Kamu tulis lah image Senki. Kamu tulis. Dah tulis lah tu. Senki tata bahasa dewan. Pegangan tata bahasa dewan. Okey, save. Okey, kamu pergi kepada table tadi. Table. Sebelah Senki tu dia ada table kan. Okey. Kenapa Balki? Hang ke? Okey, table kamu pergi kat. Dia tak ada ni ya. Kamu boleh tak screenshot benda ni? Untuk semua. Dapat tak, Balkis? Kalau dia dapat screenshot semua ni kan cantik. Tapi window tak dapat. Kamu tak dapat screenshot semua.
Macam mana kamu nak screenshot semua? Dia kena tarik sikit kan, yang atas tu, yang menu atas tu kena tarik, tak silap saya. Tak dapat lah. Okay, tak apa. Cuba tekan setting tu. Kamu tekan setting. Cuba tekan dia. Detail row, absolute, count coding, set column size. Macam mana nak buat ni? Okey, tak apa. Tutup dulu yang ni. Bukan tutup tu. Yang tu kamu pergi export Excel. Okey, tekan export Excel. Okey, save je. Okey, save je ni. Cuba kamu buka Excel tadi, nak tengok dia keluar macam mana. Ni tak buka Excel tadi. Yang kamu save tadi, kamu buka Excel tu. Lambat ni. Laptop kamu ni dah berat dah ni. Dia cuba buka. Okey, dia keluar macam ni ya. Semua karangan. GRE tu maksudnya kita panggil apa? Quotation kamu. Okey, kita nak ambil yang total tu, kita tak nak ambil, kita cuma nak ambil yang dua ni je, semua karangan dengan karangan ni je. Okey, tapi dia tak nampak cantik sangat lah. Okey, tak apalah. Yang ni Excel ni kamu standby je. Sebenarnya kita nak ambil data ni, tapi saya tak nak lah sebab dia tak ada warna kan. Okey, tutup dulu data ni. Tutup. Okey, Balkis, cuba kamu save dulu. Save dulu yang kamu buat ni. Save. Saya kongsikan. Okey, save dulu. Dia ada tak upload to cloud? Tak ada kan? Cuba kamu tengok save tadi. Save je kan? Okey, tak apa, saya cuba buka yang saya punya ni. Saya nak tengok yang kamu save tu, dia ada dapat tak kat sini. Sekejap lah. Biasanya dia terus dapat walaupun kita tak save ke cloud. Sekejap, saya buka yang saya punya dulu. Tak kuat pula internet IPG ni. Okey, macam ni Balkis. Kamu tutup dulu Atlas.ai kamu, kemudian kamu upload to cloud. Tutup kejap. Kamu upload to cloud. Okey, Atlas.ai tu kamu klik upload to cloud dulu. Untuk saya buka tempat saya ni. Nanti bila kamu dah siap tulis benda ni, kamu tunjuk pada saya dulu yang kamu dah siap tu. Okey, saya buka sini. Dia ambil masa juga sini ya. Tunggu kejap.
Yang kamu dah settle kan? Okey. Okey, saya download kejap. Oh, sekejap. Bisa tutup dulu. Okey, kamu tutup dulu yang kamu punya share screen. Saya share yang saya punya dulu. Okey, ni paparan saya download dulu kejap. Dia sebab apa tahu? Sebab kajian kamu ni sebiji dengan kajian saya waktu saya sarjana muda dulu. Cuma dulu saya tak guna Atlas TI. Tapi kamu guna Atlas TI. Tu yang saya ada kemahiran sikit untuk ajar kamu benda ni. Saya pun tertarik supaya apa yang kamu buat ni dapat diperbaharui seperti mana yang kajian saya dulu. Cuma kamu akan dapat dapatan yang lebih lah daripada saya dulu. Saya dulu sebab saya buat manual, tak adalah nampak dapatan yang kita panggil apa, yang wow sangat. Tapi saya harapkan dapatan kamu ni adalah unsur wow dia tu. 67, 69, lambat pula upload sini. Kita tunggu kejap. %85%, 87%. Ni pun saya tengah download ni, ada 3 jam lagi. Apple pun tengah update OS dia. Mungkin sebab ni kot jadi lambat ni. Okay, dah siap dah. Oh, lambat pula walaupun dah siap. Okay, dia import dulu. Dia sebenarnya mula-mula je kita lambat ni, sebab ada beberapa menu mungkin kamu tak biasakan lagi. Jadi saya kena tunjuk dulu pada kamu. Tapi bila kamu dah mahir, kamu guna banyak kali benda ni, akan jadi senang lah. Kamu pun akan jadi lebih kreatif nanti. Kalau ada PDF kita panggil apa, bacaan nota-nota PDF, kamu boleh cuba baca guna Atlas TI ni. Kamu masuk je, kamu buatlah dokumen lain, nota, contohnya nota semantik, masuk je dalam ni. Kamu baca, kamu kodkan, nak bagi biasa. Okey, ni saya buka. Saya buka kepada analisis tadi. Kalau Apple dia lain sikit, kod dokumen analisis. Ni saya tekan sini kan. Saya tekan shift, kemudian saya scroll ke bawah, saya tekan shift sini. Saya pun lepaskan shift, saya tekan je sini. Dia terus semuanya saya dapat tick. Yang ni kita tick yang ni saja, dia keluar macam ni. Kalau yang saya punya, dia ada export image. Yang ni je saya nak sebenarnya, export image ni. Jadi kita dapat nampak warna dia tu. Sebab saya nak bagi nampak warna dia. Okey, tak apa. Kejap. Saya tak nak kepada total tu. Total saya tak nak. Oh, dia tak ada. Yang ni saya tak nak. Saya nak tekan kat mana? Sini biasanya absolute. Okey. Kolom total. Okey, total saya tak nak. Kita nak dua ni saja. Kemudian saya pergi kepada export image.
Analisis Balqis, tulis sini. Analisis semua frekuensi kod pegangan tata bahasa Dewan. Dekat desktop akan keluar. Kat download tadi kan. Dia keluar macam ni lah. Okey. Jadi lepas kamu terangkan yang ni, kamu terangkanlah yang ni kan. Yang ni kamu tulis rajah berapa dah? Rajah 1 contohnya. Analisis apa ni? Analisis saya tulis apa tadi? Konsep tata bahasa Dewan. Konsep tata bahasa Dewan pada semua data karangan. Macam ni lah. Okay, kemudian kamu tulis berdasarkan kenapa dia jadi bawah? Okay, berdasarkan rajah 1, kamu terangkan apa yang kamu nampak ni. Kesalahan tata bahasa Dewan terhadap semua karangan yang diperoleh adalah 221. 221 ini adalah jumlah kepada kesemua kesalahan walaupun kesalahan itu berulang. Boleh masukkan contoh. Sebagai contoh, kesalahan diksi mempunyai 8 dan ditambah dengan kesalahan tanda ejaan. Kamu huraikan guna ayat kamu. Saya tak naklah tulis semua sini. Nanti jadi kajian saya pula. Tapi saya nak kamu biasakan penulisan tu. Okey, selepas habis kamu tulis ni, kamu tulis balik huraian perbincangan diteruskan dengan analisis terhadap keseluruhan kesalahan berdasarkan pegangan tata bahasa Dewan pada semua karangan. Kemudian berikut merupakan rajah analisis tersebut. Kamu pun masuk. Nanti saya kongsikan picture ni. Masukkan picture tadi. Masukkan picture ni, sesuaikan bersama mana. Kemudian tulis rajah 2. Analisis, sini kita panggil analisis kesalahan keseluruhan kesalahan. Inilah, ambil balik ayat ni. Analisis keseluruhan kesalahan berdasarkan pegangan tata bahasa Dewan pada semua karangan. Okey, macam ni ya. Kecilkan sikit tak apa. Masukkan tengah dia. Cuma kena buat inilah, kena buat sebab dia tak ada line tau. Kalau kita tekan sini, dia tak ada hitam tepi ni. Jadi kamu klik kanan, format picture. Ni kamu kena explore juga ni. Line dia ni kan solid, kita ambil solid, hitam. Dah. Baru dia ada bekas hitam tu tepi. Setiap kita panggil apa, rajah, dia mesti ada hitam bingkai tepi ni. Kemudian kamu tulis berdasarkan rajah 2. Kamu terangkanlah. Kamu terangkan kesalahan apa yang paling banyak. Kalau kita tengok sini, kesalahan imbuhan kan. Berdasarkan rajah 2, kamu huraikanlah macam mana pun guna ayat kamu. Kesalahan apa kamu terangkan, kesalahan apa yang paling banyak, iaitu imbuhan sebanyak 32 dan diikuti oleh, saya tulis dulu ayat 1, berdasarkan rajah 2 ataupun rajah 2 menunjukkan hasil analisis terhadap keseluruhan
kesalahan, ulang balik ayat atas tu. Berdasarkan pegangan tata bahasa Dewan pada semua data karangan. Okey, kamu terangkan dulu kolom sebelah kanan, kita panggil apa? Kolom lah. Kolom, kamu rujuk balik ni, istilah ni kolom ke apa kita panggil? Kolom sebelah kiri menunjukkan jenis kesalahan, manakala kolom sebelah kanan menunjukkan frekuensi pada setiap kesalahan tersebut. Dalam analisis ini, indikator kepekatan warna juga dapat diperhatikan, iaitu kepekatan warna yang gelap menunjukkan frekuensi yang tinggi, manakala kepekatan warna yang terang menunjukkan frekuensi yang rendah. Okey, ayat dia macam ni. Boleh ambil sebiji ayat saya ni. Boleh, Balkis. Yang ni pun kamu boleh rujuk juga sebenarnya. Ambil je yang saya buat. Kamu tengok artikel saya tu merujuk kepada frekuensi ni. Analisis frekuensi berdasarkan kepekatan warna juga ada digunakan dalam Sofian 2025 dan 2024. Okey, kemudian baru kamu huraikan. Kamu ambil mana yang tinggi. Mana yang tinggi kamu ambil 32, kamu huraikan yang 32, 31, 21, 21, 1, 26, 27 ni sampai 16 ni kamu ambil. Kemudian kamu ambil juga yang rendah sekali. Kesilapan panggilan, kesilapan kata pemeri, ganda, ini semua pun kamu ambil juga. Tapi kamu kena huraikan lah. Kamu ambil tu kamu kena huraikan. Contohnya kamu ambil kesalahan yang jika diperhatikan pada analisis ini, kesalahan imbuhan merupakan kesalahan yang tinggi dalam data karangan. Macam mana nak cakap? Itu kena huraikan lah. Kenapa kamu cakap kesalahan ni? Kenapa kita rujuk kepada sini? Okey, contohlah saya tulis sikit. Nanti kamu pening pula. Berdasarkan analisis Rajah 2, kesalahan yang menunjukkan frekuensi yang tinggi adalah kesalahan imbuhan. Okey. Dapatan ini selaras dengan dapatan siapa? Kamu kena rujuk. Ada tak dapatan-dapatan kesalahan imbuhan yang menunjukkan tinggi, ataupun dapatan ini selaras dengan contoh ayat dia, dengan Ibrahim 2014 yang menunjukkan kesalahan imbuhan merupakan antara kesalahan yang kerap dilakukan oleh murid. Macam tu. Macam ni je kamu tulis. Berdasarkan analisis Rajah 2, kesalahan yang menunjukkan frekuensi yang tinggi adalah kesalahan imbuhan. Dapatan ini selaras dengan Ibrahim yang menunjukkan, okey, kena ada huraian-huraian dia macam ni. Ataupun kamu uraikan dulu secara keseluruhan. Berdasarkan analisis Rajah 2, kesalahan yang menunjukkan frekuensi yang tinggi adalah kesalahan imbuhan, iaitu, yang ni terpulang pada kamu sebenarnya, kreativiti kamu menulis, iaitu sebanyak 32 dan diikuti oleh indikator
kepekatan warna yang gelap. Macam tu. Okey, dapatan ini selaras dengan Ibrahim apa, kamu rujuklah. Ataupun kamu tambah lagi, tak nak satu je, kamu tambah lagi kesalahan yang kedua menunjukkan frekuensi yang tinggi ialah kesalahan tanda baca. Dan seterusnya, apa lagi? Okey, tanda baca. Okey, ambil macam ni dulu. Kemudian dapatan ini selaras dengan menunjukkan kesalahan imbuhan kejap. Dan kesalahan tanda baca merupakan antara kesalahan yang kerap. Okey, cuma kita tak masuk frekuensi tadi kan. Dan diikuti tanda baca iaitu sebanyak 31. Kemudian masuk yang kedua pula. Seterusnya, kesalahan, kamu tengok, kesalahan yang kedua ni dia hampir tau. Dia angka 20, 21. Kamu masukkan dia dalam satu golongan. 21, 16 ni pun boleh masukkan dalam satu golongan juga. Kamu nyatakan, seterusnya kesalahan, kita ambil yang tinggi dulu. Diksi, nak masukkan frekuensi dia terus pun boleh. Seterusnya kesalahan diksi 27, frekuensi, ejaan 26. Tulislah semua. Kamu tulis semua. Menunjukkan kesalahan pada tahap kedua tinggi. Okey. Seterusnya kesalahan diksi 27. Kesalahan ini menunjukkan kesalahan pada tahap kedua tinggi, iaitu menunjukkan jumlah antara 27, ambil 16 hingga 27 kesalahan. Kemudian kamu huraikan sikit. Apa pandangan kamu? Kenapa kesalahan-kesalahan ni dilihat pada pertengahan saja yang salah? Okey? Kena ada kreativiti sikit. Ataupun kamu rujuk je mana-mana. Contohlah saya ambil sini. Dalam kajian Ibrahim juga. Ibrahim 2014. Kesalahan seperti ejaan, apa lagi, huruf besar, huruf kecil, besar, huruf kecil, juga antara kesalahan yang kerap dilaporkan berlaku dalam kalangan murid. Macam itulah kamu tuliskan. Okey. Kemudian ambil pula yang paling sikit. Kamu boleh huraikan, tak semestinya kamu huraikan semua kesalahan yang 27, 26, 20. Kamu ambil yang mana yang ada dalam citation saja. Kamu boleh huraikan. Kemudian ambil pula yang kecil, yang sikit antara 6, 4. Kemudian kamu nyatakanlah kesalahan pada tahap ketiga pula adalah antara 1 hingga 6 kesalahan. Kemudian kamu terangkan kesalahan-kesalahan ini dan laporkan ada tak dapatan-dapatan lepas yang menunjukkan berlakunya kesalahan-kesalahan macam ni. Boleh faham ke Balkis? Tulis macam mana ni? Tapi tak apalah nanti. Kalau saya cuma nak rujuk LR saya je kan kalau ada. Kamu rujuk LR kamu lah kalau ada situ. Kalau tak ada, kamu cuba cari juga LR tu. Tapi kalau cuba cari dulu. Tapi kalau dah ada dah, kamu masukkan. Kalau yang dah ada, kamu sesuaikan. Seeloknya yang mana dah ada dalam LR lah. Sebab bila kamu masukkan juga kat bawah ni, kamu kena masukkan juga dalam LR. Okey, lepas kamu huraikan semua frekuensi ni cara kamu menulis lah.
Mula-mula kamu tulis tentang tema tu kan. Saya masukkan tema yang kamu dah masukkan. Sekejap. Ada tak dalam ni? Rasanya ada. Ni kan. Tema ni yang saya buat. Ada yang kamu dah buat. Sekejap. Saya masukkan. Kenapa kamu tak buat yang ni tema kamu kan? Lepas kamu cerita pada tema tu, ini. Lepas kamu huraikan tema ni, kamu huraikan benda ni. Okey. Huraikan analisis kamu ni. Raja 1, pembincangan diteruskan dengan analisis terhadap keseluruhan kesalahan. Ni ayat kat atas dia lah. Selepas kamu bincang tentang tema tu, masuk ke ayat ni. Pembincangan diteruskan dengan keseluruhan berdasarkan pegangan. Okey. Rujuk jadual ni, kemudian kamu terangkan sikit tentang jadual ni. Kemudian kamu masukkan balik ayat. Pembincangan ataupun ubah sikit ayat dia. Ubah sikit, diteruskan kepada perbincangan yang ni pula. Kemudian baru tulis benda ni. Kemudian yang ni kalau kita tengok, ini analisis tematik tau. Ni analisis tematik. Yang ni dia dah masuk analisis kandungan. Kemudian kita masuk analisis tematik pula. Kita pilih antara yang paling tinggi. Okey, kamu ambil lah yang paling tinggi. Ambil imbuhan, tanda baca. Ambil 2 pun dah cukup dah. Imbuhan, tanda baca, ataupun ambil 3, diksi. Ambil 3 lah. Imbuhan, tanda baca dan diksi. Macam mana nak ambil? Okey. Saya tulis sini. Analisis. Tak apalah, tak tulis pun tak apa. Okey, tak apa. Ini yang pertama, hurai tentang yang ini. Yang kedua, hurai tentang benda ni. Yang ketiga, baru kita nak hurai tentang tema-tema yang menunjukkan frekuensi yang tinggi. Okey, kejap. Yang ni saya nak kamu buat lah. Yang ni saya kongsikan dulu paparan. Saya kongsi sekejap pada kamu. File. Yang ni saya rasa tak pecah ni. Kalau pecah bagi tahu lah. Tak nak lah yang pecah. Jadi saya kongsikan, nanti kamu tunjuk, tulis lah. Balkis. Saya kongsi dua-dua. Gambar-gambar ni kamu masukkan, kamu huraikan. Untuk hurai yang kedua. Okey, sekarang kamu share balik skrin kamu. Untuk analisis ketiga pula. Saya nak tengok 3 ni dulu kamu buat nanti. Dan buat kamu hurai, tunjukkan pada saya. Cuba share skrin kamu punya. Okey, buka kamu punya tu. Yang saya tadi saya tak save lah. Saya cuma nak tunjuk, nak ambil gambar ni je, gambar table tadi, supaya dia nampak kepekatan warna. Jadi kamu dapat huraikan dari sudut kepekatan warna juga. Okey, sekarang kamu pergi kepada kod. Kod, Balkis. Kepada kod. Okey, kalau okey, kejap. Kamu buka dulu gambar yang saya share kat kamu tu. Gambar ni kita pilih kod mana tahu? Kita pilih kod imbuhan, kod tanda baca dan kod diksi dulu. Okey. Kenapa kita nak pilih benda ni? Sebab kita nak tunjuk bagaimana tema ni terbentuk. Bagaimana kod imbuhan ni terbentuk. Kita boleh je nak tunjuk semua. Tapi kalau tunjuk semua panjang lah jadi. Terpulang pada kamu nak tunjuk 3 ni ke, ataupun kalau kamu nak tunjuk semua pun tak ada masalah juga. Tapi bagi saya berpada kamu tunjuk 3 ni untuk yang paling tinggi, 3 untuk yang sederhana tinggi, dan 3 untuk yang paling rendah. Okey, saya tunjuk dulu macam mana nak tunjuk 3 yang paling tinggi ni. Buka balik HTML kamu. Okey, kamu klik pada lambang kod tu. Yang ni kamu tutup dulu, kod manager ni. Kita tak nak kod manager ni. Kamu klik kanan. Okey.
betul. Klik pada pegangan tata bahasa tu, klikkan tepi dia tu, klik tepi dia. Okey, pergi kepada imbuhan. Kita nak tengok imbuhan saja dulu. Okey, klik kanan. Klik kanan. Kita nak bagi nampak macam ni lah sebenarnya. Semula klik kanan. Pergi kepada show network. Okey, bagaimana pembentukan tema dia, kita nak tunjuk berdasarkan yang ini. Okey, besarkan sikit Balkis, saya tak nampak lah. Dia tulis apa tu? Imbuhan ya. Imbuhan, okey. Imbuhan tu, semua tu kita tak nak. Semua karangan tu kita tak nak. Kamu buang, kamu highlight je semua tu. Semua yang bawah tu, highlight je semua. Kemudian kamu klik, tekan pada keyboard kamu delete. Okey. Sama juga yang ni, kita tak nak juga. Yang sebelah lagi. Ni pun kita tak nak. Klik je, kemudian tekan pada keyboard kamu delete. Okey. Kemudian kamu klik pada imbuhan tu, klik imbuhan. Klik kanan. Klik kanan pada imbuhan. Add neighbor. Apa tak add neighbor yang bawah tu? Add neighbor, menu add neighbor. Add neighbor, okey. Pergi pada quotation. Okey, tekan banyak tu kan quotation. Banyak sangat ni. Kita nak ambil yang paling sesuai je. Kamu highlight kan, tinggalkan 7. Kamu highlight kan, biar tinggalkan 7 je kita nak pegang. Okey, kamu bagi ada 7 je yang tak kena highlight. Okey, yang tu kamu buang dulu. Tak apalah, lebih 7 pun tak apa. Okey, buangkan dulu. Okey, kita nak ambil yang ni saja. Kamu tarik dia naik atas sikit. Yang quotation ni. Pegang semua. Okey, tarik dia naik atas sikit. Lagi, bagi nampak sikit. Okey, cuba kamu layoutkan dia dulu. Bagi circle ke. Okey, macam ni. Kemudian kamu tekan kamu highlight dulu semua tu. Yang quotation tu, highlightkan quotation semua tu. Okey, kemudian kamu pergi kat view yang nampak mata tu, biji mata tu. View. Kamu show quotation preview. Yang tu. Okey. Tanda bawah. Okey, sini kita nampak kesalahan tu. Kenapa kita cakap bagaimana tema imbuhan, kesalahan imbuhan ni terbentuk adalah daripada ni lah. Kesalahan-kesalahan yang kita dah ni. Debug, dihantar ni semuanya kesalahan-kesalahan imbuhan. Kalau kamu tengok macam boleh tambah lagi rajah dia ni, kamu boleh masukkan lebih pada 7 lah. Nak masuk 7 pun boleh, nak lebih pun boleh. Okey, rajah dia sama ada nak bentuk macam ni pun boleh, nak bentuk pelbagai pun boleh. Sebenarnya kamu boleh tarik ni. Kalau kamu rasa macam tak cukup ni, kamu tarik petak dia sikit. Kamu tekan je kat mana-mana, kamu tarik biar dia panjang sikit bagi nampak. Tarik pada bucu dia ni, Balkis. Tarik pada bukan tarik yang tu, tarik bagi besar sikit. Bukan besar macam tu, kita nak memanjang. Okey, tapi tak apalah, ni dah terlebih besar. Kita nak bagi nampak aja. Bagi dia cukup-cukup dengan apa yang kita highlight tu. Kita tak naklah dia terlalu besar. Maksudnya lalu menyeliputi diriku tu kan. Sampai diriku kamu boleh tarik sikit. Biar betul-betul petak dia sampai kat diriku je. Okey, macam ni. Mungkin yang lain tu mungkin ada ayat panjang sikit, kamu boleh panjanglah sikit ayat dia. Okey, Balkis. Okey, contoh kita ambil yang ni satu. Nanti Balkis boleh cuba edit lah yang ni. Cuba pergi kat export. Sini boleh save image. Kamu save image. Okey. Tulis sini tema imbuhan. Tak apalah, tulis imbuhan saja pun tak apa. Nak bagi jelas, tulis tema imbuhan. Okey. Contohlah kan, kamu share kat saya ni picture tadi, share kat saya. Saya nak tunjuk bagaimana cara nak menulis untuk paparan ni.
kamu share kat saya. Share paparan skrin saya pula. Dah share dah. Tak masuk lagi kat saya ni. Tak masuk lagi. Mana picture kamu tak masuk lagi? Tak habis lagi kot. Kamu dah share kan? Oh, baru sampai situ. Oh, dia tebal macam tu lah. Dia masih lagi dalam bentuk betul lah macam ni. Tengok pada yang saya kongsikan pada kamu ni. Boleh nampak kan? Yang saya tunjuk ni. Selepas kamu huraikan tentang table ni tadi, kamu huraikan semua tentang table ni, kan? Table-table ni kamu nyatakan huraian. Tengoklah ayat kamu macam mana. Huraian seterusnya dilakukan pada 3 tema kesalahan yang tertinggi, sederhana dan rendah. Berikut merupakan huraian seterusnya dilakukan kepada huraian seterusnya dilakukan bagi menunjukkan proses pembentukan tema. Huraian seterusnya dilakukan bagi menunjukkan proses pembentukan tema. Perbincangan ini melibatkan 3 tema kesalahan yang tertinggi, sederhana dan rendah. Berikut merupakan tema imbuhan yang merupakan tema kesalahan tertinggi dalam data. Kamu pun masuklah tema kamu tadi. Picture masuk tema ni. Masuk tema ni. Kemudian kamu masukkan, kamu tuliskan. Biasa orang buat dalam jadual tau, kan? Orang buat dalam jadual, tapi disebabkan kita guna LSTI, kita boleh tunjukkan macam ni saja. Ni rajah 2, proses pembentukan tema kesalahan imbuhan. Kemudian kita petakkan dia, formatkan dia, bagi dia nampak line kat tepi tu. Ada line kan? Kita bagi dia tengah. Macam ni lah. Yang penting bagi nampak jelas. Kemudian kita tulis sini, berdasarkan rajah 2, tema kesalahan imbuhan terhasil daripada, sebenarnya banyak quotation dia ni. Lebih daripada 7 lah sebenarnya kan. Kalau kamu dapat masukkan lebih daripada 7 tu pun okey. Macam mana nak bagi dia nampak lebih daripada 7 ataupun kita ambil 7 je yang kita buka, yang lain tu kita tak payah buka. Sebenarnya boleh juga. Tapi boleh nyatakan berdasarkan rajah 2, tema kesalahan imbuhan terhasil daripada berapa tema tadi? Quotation dia saya rasa lebih pada 7. Sekejap, saya tengok sini. Untuk tema 32, betul lah 32. Terhasil daripada 32 kesalahan yang dilakukan oleh murid. Dalam rajah ini 7 kesalahan dipaparkan sebagai contoh.
Okey, kamu pun masukkan. Okey. Jika diperhatikan frasa disayangi sepatutnya ditulis dengan kita panggil apa? Dengan rapat, iaitu ni kamu kena hurai satu-satu. Disayangi. Okey. Ambil banyak sikit yang kita jumpa sini. Jika diperhatikan frasa disayangi, apa lagi? Dihantar, lagi dibuat kamu masuk je semua ni dan lain-lain lah. Saya tulis ni sepatutnya ditulis dengan rapat, iaitu disayangi, dibuat, dan lain-lain. Kamu tulis sini. Kemudian kamu cite, merujuk kepada Nik Safiah Karim 2015 et al. 2015. Kalau ada muka surat lagi bagus, masukkan muka surat 45 contohnya. Masukkan muka surat macam ni lah. Kata kerja perlu panggil apa? Kata imbuhan yang hadir di hadapan kata kerja perlu dirapatkan. Dah selesai dah tugasan kamu. Jadi macam ni lah. Kemudian seterusnya perbincangan beralih kepada tema kesalahan tanda baca. Berikut merupakan rajah proses pembentukan tema tanda baca. Kamu buat proses macam tadi. Macam mana kamu bentuk tema ni? Faham tak, Balkis? Ada ke Balkis ini? Okey Balkis? Okey, cuba kita tengok sekali lagi macam mana kamu nak bentuk tema tadi. Tadi kamu dah bentukkan tema imbuhan. Cuba kamu share screen. Tengok kamu mahir tak buat yang ni. Okey, sini dah bentuk tema. Tema ni macam mana kamu nak tengok? Kamu pergi scroll bawah. Semua tema-tema ni, cuba scroll bawah. Dia terbentuk dalam network kamu tau. Ni kamu tak save lagi. Cuba kamu save. Kamu tekan file. Kamu save. Kenapa? Imbuhan. Betul lah. Create. Okey. Create je. Tekan create je. Tema imbuhan. Okey. Bagus. Okey. Kemudian back. Kalau kamu tengok kepada tu network dia tu, dia dah ada 2 network. Klik pada kanan tu, yang 3 segi tu. Maksudnya kamu dah ada network tema imbuhan, dah ada network pada pegangan. Okey, sekarang kita nak tengok tanda baca pula. Kamu klik tanda baca. Tanda baca bawah sekali tadi saya tengok. Okey, klik kanan. Ini kita tutup dulu. Cuba kamu buat macam mana nak show network dia tu. Saya ajar tadi. Okey, kemudian okey, bagus. Sebenarnya semua ni kita boleh ambil tau. Kalau Balki boleh susun cantik-cantik, kita boleh ambil. Cuma kita nak buka hanya 7 sahaja. Sebenarnya semua ni kita boleh ambil, tapi banyak sangat kan. Kita kurangkan sikit. Okey.
Tapi sebenarnya terpulanglah pada Balqis nak ambil berapa. Lagi banyak ambil sebenarnya lagi bagus. Jadi kita dapat tunjukkan tema ni terbentuk macam mana. Lepas tu macam mana kita nak bagi nampak. Okey. Kita nampak kesalahan dia kan. Kamu pergi kepada layout, nak bagi senang nampak. Okey, kamu pilihlah layout macam mana, nanti kamu boleh susun balik supaya dia lebih sesuai kan. Nak buat macam ni pun boleh. Tapi saya kalau buat macam ni tau, saya suka kepada, cuba kamu pergi layout tadi. Saya suka kepada garis dia yang autographer routing tu. Saya suka garis macam ni. Bila kita adjust pun kita nampak lebih ni. Lebih tu pulang pada Balqis lah, nak tunjuk macam mana. Okey Balqis, faham? Okey ke? Okey Encik. Okey. Jadi ni tugasan kamu, bukan tugasan tau. Ni cara untuk kamu tulis tesis kamu. Jadi kamu cuba siapkan yang ni dulu. Dah siap nanti kamu tunjuk pada saya. Kamu sekarang dalam proses menulis dah ni. Tak perlu analisis dah. Kita hanya paparkan data-data yang kita dah analisis je. Okey, Balqis, ada pertanyaan tak? Ini untuk objektif pertama kan Cik? Yang objektif kedua kan saya yang kegramatisan ayat. Sekejap, saya nak tengok balik objektif kamu. Saya lupa dah. Objektif saya tukar. Macam mana objektif kamu? Saya tunjuk penulisan ni. Cuba tunjuk. Objektif tak apa, kita boleh, kita tengok pada analisis. Mungkin kita nampak objektif lain sikit depan ni. Kita boleh tukar objektif nanti. Tengok objektif kamu. Dapat tak Balqis? Aku tengah buka lagi. Macam mana Balqis? Dapat tak? Okey. Tengah cari kot jadi. Okey. Satu lagi tadi apa? Tak nampak lah. Menganalisis implikasi kesalahan Mula-mula kita, objektif kita, kajian ini bertujuan untuk mencapai objektif tersebut, mengenal pasti kesalahan tata bahasa dalam dalam karangan bahasa Melayu murid tahun 6. Kamu dah boleh tambah lagi sebenarnya ni Balqis, berdasarkan pegangan tata bahasa Dewan. Itu pertama. Okey, itu yang kita buat tadilah. Berdasarkan pegangan tata bahasa Dewan. Okey. Kemudian yang kedua, menganalisis implikasi kesalahan tata bahasa terhadap kegramatisan ayat.
Yang ni dia dah jadi lain sikit, Balkis. Kita sama juga, kita mengenal pasti kita mengenal pasti jap. Sebab kita, yang kedua kita dapat kenal pasti apa? Kita dapat kenal pasti kesalahan dan kesilapan tu. Okey, mengenal pasti kesalahan, mengenal pasti kesalahan tata bahasa bukan kesalahan kesilapan. Kita terus ambil teori kesalahan tata bahasa. Kejap, ubah sikit. Mengenal pasti kesalahan bahasa je. Tulis kesalahan bahasa je. Kesalahan bahasa berdasarkan teori kesalahan kode. Okey, ni yang kita akan dapat nanti. Itu tak payah tulis. Citation nombor tu tak payah tulis. Okey. Mengenal pasti kesalahan bahasa berdasarkan teori kesalahan kode dalam karangan bahasa Melayu murid tahun 6. Okey, kita samakan ayat dia dengan ayat yang ini. Kamu cut dalam karangan bahasa Melayu tahun 6 tu, cut dia, highlight kan, kemudian cut, kita masuk ke depan. Kita nak bagi sama dengan ayat objektif 1 tu. Okey, kamu cut dia, cut ayat ni, Ctrl X. Okey, kamu masukkan selepas kesalahan bahasa. Selepas kesalahan bahasa, masukkan situ. Jadi penulisan kita samalah. Mula-mula kita mengenal pasti kesalahan tata bahasa dalam karangan murid bahasa Melayu murid tahun 6 berdasarkan pegangan tata bahasa Dewan. Kemudian kita mengenal pasti kesalahan bahasa dalam karangan bahasa Melayu murid tahun 6 berdasarkan teori kesalahan kode. Okey, yang ini pula kita nak lihat implikasi kesalahan tata bahasa. Kamu tulis itu pola kesalahan kejap. Pola kesalahan kode. Pola kesalahan kode kejap. Pola kesalahan kode dan kesalahan tata bahasa. Berdasarkan pegangan tata bahasa Dewan. Pola kesalahan kode dan kesalahan tata bahasa atas tu. Kesalahan tata bahasa berdasarkan pegangan tata bahasa Dewan. Pola kesalahan kode dan kesalahan tata bahasa berdasarkan pegangan tata bahasa Dewan dalam karangan murid tahun 6. Dah macam tu je. Jadi nanti kita akan jumpa pola kesalahan kode dan kesalahan tata bahasa pegangan Dewan
Tata Bahasa Dewan dalam karangan bahasa Melayu murid. Okey, nanti untuk tajuk kamu kita akan ubah sikit. Persoalan kajian kamu, kajian ini dapat menjawab soalan-soalan berikut. Apakah jenis kesalahan? Ubah je, mengenal pasti tu jadi apakah kesalahan? Apakah jenis kesalahan tata bahasa dalam berdasarkan okey. Kemudian apakah kesalahan bahasa berdasarkan teori kesalahan? Tukar je. Mengenal pasti tu jadi apakah. Kemudian yang ketiga tu tambah satu lagi, apakah pola kesalahan? Apakah copy je atas tu. Copy je semua. Okey. Macam ni lah. Kerangka tak apa. Jadi kamu dah buat kerangka kamu dah cantik dah gitu. Tengok bawah satu kerangka kamu yang kamu buat itu. Okey. Dah cantik lah. Itu macam lain kerangka kamu kan. Kamu delete ke kerangka itu? Cuba tunjuk bawah itu, saya nampak yang kamu tulis terperinci tu. Macam mana? Tak jelas ya? Okey. Saya ubah sebab hari tu kan saya imbuhan saja. Okey. Tapi tak apalah. Tapi sebenarnya kerangka kamu itu dah cantik lah tu. Okey je. Saya boleh pakai yang tu lah. Bukan tajuk. Boleh pakai je yang tu. Okey je. Cuma masuk perisian akteristik I tu je. Hari tu kamu guna Encon kan. Kita ubah perisian akteristik I. Tapi pakai yang ni pun boleh. Tengok pada nanti. Yang objektif kajian nombor 3 ni saya tulis mengenal pasti pola kan? Mengenal pasti pola. Okey. Nanti tajuk kamu, ni kita ubah siap-siap tajuk kamu. Bagi cantik sikit. Naik atas sikit tajuk kamu. Oh, tak ada lagi. Tajuk kamu itu apa, Balkis? Hai, dalam karangan. Saya tukar analisis kesalahan tata bahasa. Okey. Kita tukar, kita tulis bagi nampak cantik sikit tajuk kamu ni. Representasi, betul ya? Representasi pola kesalahan representasi pola kesalahan kesalahan bahasa kesalahan bahasa berdasarkan teori koda dan pegangan tata bahasa Dewan. Okey, cantik ni. Dia macam mana tahu? Kalau kita tengok ni tajuk kamu, representasi pola. Nanti kita akan tengok pola dia. Cuba tengok objektif kamu. Objektif kamu untuk kita capai pola ni, kita kena capai dulu objektif pertama. Ni susunan dia. Kita akan capai objektif pertama dulu. Untuk tahu pola dia, kita kena tahu kesalahan tata bahasa dulu. Kemudian kita kena tahu pula kesalahan berdasarkan teori koda. Kemudian kita mixkan dia mengenal pasti pola. Jadi nanti kita akan nampak macam mana kesalahan koda ni merujuk kepada kesalahan dalam tata bahasa Dewan nanti. Kita akan jumpalah benda tu nanti. Okey, Balkis. Ya, ada pertanyaan?
Kan cik, yang teori lagi satu tu, yang TG tu, Teori apa? transformasi generatif. Yang tu pegangan tata bahasa dewan lah tu. Oh, yang tu pegangan tata bahasa. Pegangan tata bahasa dewan. Cuma kita bagi tahu dia mana yang kamu tulis teori transformasi generatif tu. Teori transformasi generatif ni kita panggil pegangan tata bahasa dewan. Kamu highlightkan dia pegangan tata bahasa dewan. Cuma dalam penulisan kamu, tengok kamu ada tuliskan, dan teori analisis kode saya baca yang kamu tuliskan. Teori analisis kode 1981 dan tambah je ayat dia, pegangan tata bahasa dewan yang berdasarkan teori transformasi generatif digunakan untuk menganalisis data ni. Dan pegangan tata bahasa dewan yang berdasarkan, tambah ayat macam tu je. Okey. Tapi yang kita nak highlightkan sebenarnya pegangan tata bahasa dewan. Okey. Tapi kita masukkan juga teori transformasi generatif tu sebagai untuk menjelaskan lagi. Jadi kamu ubah-ubah sikit lah yang mana ada teori transformasi generatif tu, masukkan pegangan tata bahasa dewan. Okey, Balkis, ada lagi tak nak tanya? Penulisan, tengok keseluruhan penulisan kamu. Tengok dulu sambil-sambil saya semak ni. Ni okey. Literature. Okey, tata tingkat, tata bahasa semua kamu masukkan. Ni teori kode. Teori kode. Okey, kamu dah buat. Okey, ada lagi tak? Fokus rumusan metodologi, data kajian, pecahan. Okey. Okey, dapatan. Okeylah, kamu cuba selesaikan dulu dapatan. Metodologi tu tak apa, nanti kita bincang balik. Ada tambahan-tambahan sikit lah nanti. Cik. Kan kena rujuk buku penyelidikan tu kan, dia punya number ni kan, yang 44 ni. Rujuk. Macam mana? Tak jelas? Kan kena rujuk yang buku purple tu kan. Buku purple, okey. Lepas tu dia ada yang ni 4.1, yang ni 4.2 ni, profil peserta kajian. Dia kena cerita pasal murid tahun 6 kan? Okey, profil peserta kajian tu kejap. Profil peserta kajian sebenarnya dia lebih kepada kajian kes tau. Dalam analisis tab pun ditulis macam ni profil peserta kajian. Dalam buku penyelidikan. Itu saya tak payah buat kan. Kejap. Sebenarnya kita boleh je nak buat ni. Profil peserta kajian. Sebab hari tu kan cik ada betulkan saya punya buat 3. Sebab cik suruh buat kriteria kan yang mana? Berapa semua tu. Yang tu. Jadi dia sama lah macam ni. Sama. Maksudnya tak payahlah. Yang ni tak payah. Yang ni kita tak payah masukkan. Yang dokumen ni kena kan saya pilih karangan kan. Sebab dia kata kenapa pilih karangan. Kenapa pilih teks. Kenapa pilih teks tersebut? Sebab yang dalam buku tu macam untuk buku yang sastra tu dia ada tulis tajuk penulis suruh terangkan. Okey, tak apa. Kamu tulis dulu. Maksudnya dia suruh terangkan kenapa kamu pilih teks tersebut ke? Macam mana? Okey, yang ni kamu nak tulis kenapa? Kenapa kamu pilih teks tersebut? Saya kan tata bahasa. Macam mana ayat kamu? Tak apa, kamu cuba buat dulu, saya nak tengok nanti. Kenapa kamu pilih teks ni? Kenapa kamu pilih karangan? Sebenarnya kamu boleh tulis. Sebab ni dalam SKP ada penulisan karangan. Okeylah. Yang saya baca. Kamu tulis dulu, saya nak tengok macam mana ayat kamu. Okey, tapi saya bagilah sedikit panduan. Kenapa kamu pilih teks karangan, kan?
Mungkin kamu boleh tulis itu, sebenarnya dia merujuk kepada data karangan kamu. Data karangan murid digunakan dalam kajian ini kerana apa? Kerana aspek tata bahasa dapat diperhatikan melalui aktiviti penulisan murid. Dapat diperhatikan melalui aktiviti dan hasil penulisan murid. Hasil penulisan murid. Hal ini juga selaras dengan, kamu tulis, boleh tulis terus. Hal ini juga selaras dengan susunan dalam DSKP. Cuba kamu buat ayat sendiri dalam DSKP. Bahasa Melayu. Okey. Jika diperhatikan kemahiran menulis iaitu 3.0 kan? 3.0 iaitu 3.0. Kamu kena buka ni tau. Kamu kena buka, kamu kena rujuk di SKP tu. Apa di SKP 3.0? Ingat tak? Kemahiran menulis lah. Kemahiran menulis, kita nak tengok kepada SP dia. SP, standard pembelajaran dia. Sekejap, saya tengok kejap. Lambat pula. Saya buka di SKP jap. Nak tengok. Kamu dah buka di SKP? Saya buka di SKP dia lambat sikit lah. Cuba saya buka dalam ni. Cuba kamu tengok, cuba kamu tengok di SKP. Di SKP tengok pada 3.0 tu. Ada tak dia tulis tentang aspek tata bahasa? Masukkan SKSP. SP kan? SP 3 berapa yang merujuk kepada macam dia mengedit ke, mengedit dan memurnikan teks. 2.3. 2.3. 3.3. Kalau tu SP dia? SP dia mengedit dan memurnikan teks. Okey, itu aspek tata bahasa juga. Kamu boleh masukkan dalam SP 3.3 iaitu mengedit dan memurnikan teks yang melibatkan aspek tata bahasa. Ada lagi tak yang melibatkan aspek tata bahasa? 3.2, 3.21. Itu dia apa? 3.2 asas menulis. Saya cuba tengok kejap. Di SKP ya. Kamu Ni tengok. saya tahun 6. Di SKP BM tahun 6. Tahun 6 lah. Tahun 6 dia lebih kurang dengan tahun 4 je rasanya. Sekejap saya tengok sini. Kalau tengok sini dia tulis menulis draft, menulis ayat, menganalisis dan mencatat, menghasilkan karangan, membina, mengedit dan memurnikan ayat daripada aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Maksudnya benda itulah kita nak kan? Sama kan? Ayat dia kan? Jadi benda ni yang kita highlightkan, dia selaras dengan kemahiran menulis yang menunjukkan aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan ada digunakan dalam kemahiran menulis. Kemudian kamu rujuk pula aspek tata bahasa. Aspek tata bahasa dia cerita apa? Dia cerita tentang SP dah. Ini secara umum lah, aspek tata bahasa memang keseluruhannya merujuk kepada tata bahasa kan? Tapi kita boleh cakap sini kenapa kita gunakan data karangan
Disebabkan hal ini juga, saya baca balik, hal ini juga selaras dengan susunan dalam DSKP Bahasa Melayu jika diperhatikan kemahiran menulis iaitu 3.3, 3.0 kemahiran menulis sesuai dengan aspek tata bahasa, iaitu pada sesuai untuk menganalisis aspek tata bahasa, iaitu pada SP 3.3.1 kan. Kamu pun masukkan apa dia tulis dalam 3 berapa tadi? 3.3. Saya 3.32. Saya kena ambil di SKP tahun 6 kan? Ambil di SKP tahun 6. Kemudian kamu jelaskan, iaitu dalam SKP tu dia cakap apa? Ada tata bahasa, ada imbuhan, ada tanda baca dan sebagainya tu. Okey. Okey, Balkis. Faham tak? Itu je lah yang kamu tulis dalam dokumen tu. Kemudian kamu terus kepada dapatan kajian lah. Kamu jelaskan dapatan kajian. Cuma di bawah dapatan kajian tu, kamu tulis dulu objektif 1. Objektif 1. Di bawah dapatan kajian 4.41. 4.41 kamu tulis itu 4.4.1. Okey, objektif kajian satu, dua tanda petik, dua titik bertindih, nyatakan. Tulis je. Salin baliklah objektif kajian satu kamu tu. Okey, cuma macam ni, Balkis. Di bawah dapatan kajian tu kamu tulis sikit ayat dia. Okey. Dapatan kajian akan membincangkan. Saya rasa penulisan dia dapatan kajian dan perbincangan. Ada perbincangan ke sini? Dapatan kajian akan membincangkan objektif 1, objektif 2, dan objektif 3. Titik. Penulisan ini akan bermula dengan perbincangan berkaitan dengan objektif 1. Okey, titik. Macam itulah. Kamu boldkan objek 4.4.1 tu, objektif kajian 1. Nak pasti apa tu, kamu boldkan dulu. Okey, Balkis. Nampak tak? Encik, kalau bab 5 kan perbincangan. Perbincangan tu saya rumuskan balik. Oh, dia asingkan perbincangan? Ada 2 bab 4, bab 5. Oh, macam tu. Sekejap, saya tengok penulisan kamu.
penulisan dia. Oh ni kan. Sekejap kamu scroll atas sikit, nak tengok daripada awal. Saya nak tengok ni dia. Sikit atas sikit. Okey, dah. Dapatan kajian, dia terang ni. Okey, dia terang tentang profil peserta kajian, profil teks atau dokumen. Okey, lagi. Awal lagi. Dapatan kajian. Okey, lagi. Bawah lagi. Balkis. Terus. Saya tak nampak nanti. Okey, terus rumusan. Kemudian dia terus kesimpulan, perbincangan dan cadangan dalam ni ya. Okey, kesimpulan. Okey, macam ni. Maksudnya bab 4 tu kamu tak perlu cite pun. Kamu tak payah tulis selaras semua tu. Dalam bab 5 nanti baru kita ulang balik benda tu. Untuk bab 4 tu kamu ceritakan saja. Tema tu ada berapa, semua tak perlu kamu cite. Macam yang saya tunjuk tadi, selaras dengan Sufian 2015 semua tu tak payah cite. Nanti bab 5 nanti kita akan rumuskan balik, tapi kita cite benda ni. Okey, Balkis. Bab 4 ni kamu hanya terangkan apa paparan yang keluar sahaja. Maksudnya dia asingkan lah benda ni, bab 4 dengan bab 5. Bab 5 tu baru kita cite. Kita petik nama-nama. Kita tulis balik kan? Macam mana? Bab 5 tu, penulisan saya maksudnya saya ambil daripada bab 4 sikit, barulah saya cite. Kamu ambil bab 4 sikit, baru kamu cite. Okey. Okey. Lagi ada pertanyaan lagi, Balkis? Kamu cuba siapkan bab 4 dulu yang saya tunjuk tadi. Tak ada sih. Okey. Siapkan dulu objektif 1 tu. Objektif 1 bab 4. Okey, Balkis. Siapkan, tulis. Siapkan dulu, nanti dah siap tunjukkan pada saya, kita terus kepada objektif 2 pula nanti. Okey, kita jumpa lagi. Baik, terima kasih Dr. Sufian. Itu siapa tu? Dr. Sufian. Diana. Diana, macam mana Diana? Diana? Ya. Diana. Diana sampai mana dah? Tulis. Dah siap dah, buku merah dah. Okey dah siap, settle dah tu. Okey, terima kasih Cik. Okey, sama-sama. Right. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.